Dan salam sejahtera semua. Hai, saya harap semua baik-baik saja hari ini. Selamat berjumpa lagi kita pada hari ini. Hari ini saya rasa selepas 7 kumpulan yang telah membuat pembentangan, kini 8 kumpulan yang ke-8 adalah kumpulan kami yang akan membuat pembentangan. Sebelum itu, selamat petang kepada Dr. Fazila, pensyarah kita untuk HTV 201 ini, dan selamat petang juga kepada semua rakan-rakan yang menonton pada hari ini. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan tajuk kami, iaitu berfikir secara saintifik, data, maklumat, hipotesis, teori, pengamatan dan verifikasi. Jadi saya harap semua baik-baik sahaja, walaupun pada masa ini saya jangkakan semua di pantai timur, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, Johor mengalami banjir. Saya harap semua yang terlibat dengan banjir, saya harap semua stay safe and jaga keselamatan diri masing-masing dahulu, dan saya harap semua tabah menghadapi dugaan ini. Jadi kita akan teruskan pembentangan kita dengan slide yang seterusnya. Merupakan para pembentang yang akan membentangkan tajuk pemikiran saintifik pada hari ini bersama-sama dengan saya. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Mr. Rangit Lantap dengan nombor matriks 145425 yang akan menerangkan komponen utama dalam pemikiran saintifik dan akan menyimpulkan segala perbentangan yang kami akan buat pada hari ini. Jadi seterusnya kita ada saudara Muhammad Izzat bin Ahmad Nazir dengan nombor matriks 147833 yang akan membentangkan isu kita pada hari ini. Beliau akan membentangkan isu dengan pemikiran saintifiknya. Dan seterusnya saudara Nick Nasri bin Nordin dengan nombor matriks 149056 yang akan membentangkan apakah itu pemikiran saintifik dan juga prinsip-prinsip pemikiran saintifik. Tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan pembentangan kami dengan saudara Nick Nasri bin Nordin. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nik Nasri bin Nordin. Saya akan menerangkan mengenai definisi pemikiran saintifik. Pemikiran saintifik ini dapat dileraikan kepada dua istilah, iaitu pemikiran dan saintifik. Istilah pemikiran membawa maksud segala hasil daripada aktiviti otak, akal ataupun minda. Manakala istilah saintifik pula diartikan sebagai suatu sistem atau susunan dalam proses pemikiran. Oleh itu, jika digabungkan, pemikiran saintifik ini ialah satu sistem pemikiran yang tersusun, sistematik, kerana ianya dibina berdasarkan kaedah-kaedah saintifik yang berhubung dengan jurusan sains dan teknologi. Pemikiran saintifik merupakan intipati kajian yang mengutamakan bukti bagi mempertahankan sesuatu pandangan dengan mengkaji sebab dan akibat. Ini bermaksud pemikiran saintifik tidak boleh dilakukan secara sesuka hati. Ianya perlu mengikut kajian untuk mengkaji sebab dan akibat sesuatu itu berlaku. Kesimpulan hanya dibuat selepas segala persoalan dinilai dari setiap sudut maklumat. Oleh itu, pemikiran saintifik memerlukan bukti yang kukuh untuk membuktikan sesuatu perkara itu berlaku sama ada benar atau salah. Pemikiran saintifik berkisahkan tentang formulasi dan perbincangan soalan, pemerhatian, data yang dikumpul, hipotesis, uji kaji dan teori. Pemikiran kesaintifikan ini memerlukan penguasaan beberapa komponen berfikir seperti kebolehan membuahkan hasil, bukti empirikal, teknik berfikir secara rasional, praktikal dan logikal. Pemikiran saintifik melibatkan kepada dua jenis kemahiran, iaitu kemahiran makro dan kemahiran mikro. Kemahiran makro adalah menganalisis, mentafsir, mengkategori, menterjemah, membanding beza dan menilai. Manakala kemahiran mikro pula ialah mengenal pasti yang relevan, mengenal pasti fakta dan dakwaan nilai, mengenal pasti andaian yang tidak dinyatakan, mengingat semula, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan.
Prinsip pemikiran saintifik pula terbahagi kepada 4 prinsip. Pertamanya ialah prinsip empirikal, iaitu menjelaskan panca indera sebagai sumber ilmu yang sebenar. Prinsip yang kedua ialah prinsip rasional, iaitu berteraskan logik akal manusia. Yang seterusnya ialah prinsip objektif, iaitu melihat adanya pemisah mutlak antara subjek dengan objek. Dan akhir sekali ialah prinsip yang berteraskan dengan hukum sebab dan akibat suatu kajian itu dilakukan. Terima kasih kepada saudara Nik Nasri atas perbentangan yang cukup menarik sebentar tadi. Jadi kita sudah mengetahui apakah pemikiran saintifik dan apakah itu prinsip-prinsip yang ada dalam pemikiran saintifik. Jadi seterusnya saya akan menerangkan urutan dalam sesuatu kajian saintifik. Bagi sesuatu kajian saintifik perlu mengikut urutan. Urutannya adalah seperti yang berikut. Yang pertama, kita ada pernyataan masalah. Yang kedua, kita perlu ada pernyataan hipotesis. Yang ketiga, diikuti dengan kaedah penyelidikan. Yang keempat, perlu kita akan mendapat hasil penyelidikan. Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang komponen utama bagi kajian saintifik. Untuk kajian saintifik, dalam pemikiran saintifik ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah tujuan ataupun dikenali sebagai masalah yang hendak diselesaikan ataupun pernyataan masalah. Yang kedua adalah hipotesis. Hipotesis nanti saya akan terangkan secara lebih lanjut. Yang ketiga, pengumpulan data. Sebelum ini kita kaedah dikenali sebagai kaedah penyelidikan, tapi dalam komponen ini saya akan terangkan dalam komponen ini saya akan terangkan sebagai pengumpulan data. Dan yang keempat adalah keputusan ataupun verifikasi, iaitu hasil daripada dapatan kajian yang kita telah jalankan. Untuk yang pertama, komponen utama dalam pemikiran saintifik, kita ada tujuan. Jadi tujuan itu apa? Tujuan itu adalah matlamat penyelidikan atau masalah yang ingin diselesaikan. Dalam pemikiran saintifik, tujuan ataupun matlamat penyelidikan ini boleh dikatakan sebagai matlamat dalam sesuatu penyelidikan. Matlamat penyelidikan yang jelas akan membantu penyelidik untuk mengenal pasti apa sebenarnya masalah yang ingin diselesaikan. Contohnya, saya bagi contoh di slide saya, iaitu bolehkah tongkat ali menyebabkan seseorang menjadi lebih bertenaga. Jadi di sini kita ada tujuan. Tujuannya kita nak mengenal pasti adakah tongkat ali ini boleh menyebabkan seseorang lebih bertenaga. Masalah yang di sini adalah kita tidak tahu apakah tongkat ali ini boleh menyebabkan seseorang menjadi lebih tenaga. Itu adalah tujuan kajian saintifik ataupun masalah yang ingin diselesaikan dalam sesuatu dalam kajian saintifik. Seterusnya beralih pula kita kepada hipotesis. Jadi apakah itu hipotesis? Hipotesis adalah ramalan. Ramalan yang munasabah yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian. Jadi lazimnya hipotesis ada perkaitan antara dua atau lebih pun boleh ubah atau keadaan. Dalam hipotesis juga melibatkan anggapan yang perlu dikaji secara saintifik dan dibuktikan sama ada betul ataupun salah. Contoh, saya akan kaitkan juga dengan pernyataan masalah sebentar tadi, yang mana pernyataan masalah kita adalah bolehkah tongkat ali ini menyebabkan seseorang menjadi lebih bertenaga. Jadi hipotesis kita adalah ke arah yang kita rasa betul. Kita akan rasa macam adakah minuman tongkat ali ini boleh menyebabkan seorang lebih bertenaga. Jadi kita sokong minuman tongkat ali ini boleh menyebabkan seseorang menjadi lebih bertenaga. Nanti kita akan buktikan sama ada pernyataan ini ataupun pernyataan hipotesis ini betul ataupun salah. Untuk pengumpulan data pula, kita akan lebih kenali sebagai kaedah penyelidikan, yang mana pengumpulan data membolehkan penyelidik menguji hipotesis yang telah dibuat. Pengumpulan data boleh merangkumi pelbagai kaedah seperti uji kaji, kajian lapangan, soal selidik dan pemerhatian. Jadi uji kaji ini kita buat kajian. Uji kajian kita menguji boleh, contohnya seperti pernyataan masalah tadi, kita berikan tongkat ali ini kepada kumpulan A. Misalnya
Seterusnya kita uji pula dengan kumpulan B untuk minuman yang lain, contohnya Milo. Selepas itu, selepas mereka minum, kita suruh mereka berlari. Apabila mereka berlari, kita akan nampak sama ada mereka lebih bertenaga ataupun tidak selepas meminum Target Ali. Jadi seperti yang saya kata tadi, pengumpulan data akan membolehkan individu menjawab soalan relevan serta menilai keputusan yang berkemungkinan. Seterusnya yang terakhir, jadi yang terakhir adalah keputusan ataupun verifikasi. Selepas kita menyatakan masalah, selepas kita membuat hipotesis, selepas kita mengumpul data ataupun kita membuat kaedah penyelidikan, kita akan mendapat keputusan ataupun verifikasi, ataupun dalam bahasa Inggerisnya verifications. Jadi keputusan ataupun verifikasi dibuat berasaskan hasil penganalisaan data yang terkumpul. Jadi apabila kita membuat kesimpulan serta interpretasi ini, kita perlu ada dua kemungkinan, sama ada kita menolak ataupun menerima hipotesis. Jadi keputusan ini adalah membuat kesimpulan serta interpretasi tentang kajian yang dijalankan. Contoh tadi saya nyatakan ada jika kita lihat kumpulan A kita lihat sebagai lebih bertenaga semasa menjalankan aktiviti larian sebentar tadi, maka hipotesis boleh diterima. Tetapi kalau mereka tidak bertenaga dan orang yang minum Milo, kumpulan B lebih bersemangat ataupun bertenaga, jadi hipotesis perlu ditolak. Jadi ini merupakan contoh bagi kajian saintifik. Jadi saya akan serahkan pembentangan kami dengan saudara Izzat yang akan menerangkan isu yang kami telah pilih. Jadi silakan saudara. Baiklah, sekarang kita beralih kepada contoh soalan yang menggunakan kaedah pemikiran saintifik. Antara isu yang dipilih ialah penggunaan pil pelangsing yang mengandungi bahan terlarang. Kaedah ini menggunakan 4 komponen utama. Komponen pertama ialah tujuan. Tujuan bagi persoalan ini ialah adakah penggunaan pil pelangsing yang mengandungi bahan terlarang adalah berbahaya? Bagi hipotesis pula, jangkaan awal berdasarkan pemerhatian mendapati bahawa penggunaan pil pelangsing yang mengandungi bahan terlarang sememangnya membahayakan kesihatan. Bagi komponen ketiga iaitu pengumpulan data, terdapat 3 teknik utama. Yang pertama ialah melakukan rujukan daripada internet, buku, majalah, akhbar maupun jurnal berkaitan pil pelangsing yang mengandungi bahan terlarang ini. Maklumat berkaitan pil pelangsing yang terdapat di pasaran dapat membantu dalam mengenal pasti sama ada pil pelangsing yang mengandungi bahan terlarang ini sememangnya membahayakan kesihatan. Kaedah yang kedua pula ialah melalui proses penyelidikan. Unit farmasi boleh menjalankan kajian dan penyelidikan berkaitan bahan yang terkandung dalam pil pelangsing tersebut. Antaranya ialah amfetamin yang boleh menyebabkan kerosakan saraf dan fentermin yang boleh menyebabkan kerosakan injap jantung yang membahayakan organ dalaman. Kaedah yang ketiga pula ialah melalui soal selidik. Kaedah ini dilakukan oleh orang awam dan masyarakat untuk mendapatkan pandangan serta pendapat mereka tentang pil pelangsing yang mengandungi bahan terlarang ini. Membual dengan pesakit yang menjadi mangsa kepada pil pelangsing ini juga boleh dilakukan bagi mendapatkan maklum balas berkaitan isu ini. Dan akhir sekali, keputusan yang diperolehi adalah hasil daripada interpretasi data yang dikumpul. Ianya boleh diperolehi selepas data dianalisis dan diterangkan secara kuantitatif. Data keseluruhan yang telah dikumpul telah membuktikan bahawa penggunaan pil pelangsing yang mengandungi bahan terlarang adalah sememangnya amat membahayakan kesihatan. Justru itu, hipotesis diterima. Terima kasih saudara Muhammad Izzat atas perbentangan tentang isu yang kami pilih. Jadi sebagai penutup, secara rumusannya pemikiran saintifik merupakan pemikiran yang berasaskan prinsip rasional dan logik. Jadi terdapat
beberapa prinsip dalam pemikiran saintifik, iaitu prinsip empirical, prinsip rasional, prinsip objektif dan prinsip yang berdasarkan hukum sebab dan akibat. Jadi ada 4 komponen dalam pemikiran saintifik tadi, iaitu yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah hipotesis, yang ketiga adalah pengumpulan data dan yang terakhir adalah keputusan. Jadi secara holistiknya, pemikiran saintifik ini bergantung kepada fakta dan munasabah menurut perspektif pemikiran manusia dan berdasarkan logik penaklukan akal manusia itu sendiri. Jadi sekian sahaja perbincangan kami. Terima kasih kerana menonton hingga ke slide yang terakhir ini dan kami harap semua faham, semua jelas tentang perbincangan yang kami telah bentangkan. Jadi sekiranya ada apa-apa persoalan atau pertanyaan, bolehlah ajukan dalam grup WhatsApp kita. Jadi sekian sahaja daripada kami. Stay safe and goodbye.